iaitu graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kereta untuk tempoh 45 minit. Puan Nisha sedang memandu dari bandar P ke bandar Q, sementara Puan Farah memandu dari arah bertentangan dengan Puan Nisha. Okey, soalan 5A dia minta hitung nilai V jika kadar perubahan laju terhadap masa kereta Puan Farah untuk tempoh 30 minit yang pertama adalah sama dengan pecutan kereta Puan Nisha untuk tempoh 45 minit. Jadi, dia minta nilai V. Nilai V adalah laju. Okey. Graf untuk ke Puan Nisha adalah dia kata memandu dari bandar P ke bandar Q. So, dari bandar P ke bandar Q. So, yang ni adalah Puan Nisha. Dan yang hijau ni adalah Puan Farah. Jadi, bila dia kata kadar, okey, dia suruh cari nilai V dan dia bagi kadar perubahan laju terhadap masa. Jadi, kadar perubahan laju sama dengan perubahan laju bahagi perubahan masa. Okey, kita tengok. Dia kata kadar perubahan laju terhadap masa kereta Puan Farah. So, Puan Farah, dia bergerak dari bandar Q ke bandar P. So, maksud dia, daripada kosong ke V. Sebab 30 minit yang pertama, nilai laju dia adalah V. So, jadi dia punya perubahan laju dia adalah daripada kosong kepada V. So, V tolak kosong sama dengan bahagi dengan perubahan masa. Perubahan masa dia ialah 30. So, jadi V per 30. Itu untuk Puan Farah. Yang ni Puan Farah. Okey. Lepas tu dia kata pecutan kereta Puan Nisha untuk tempoh 45 minit. Pecutan, formula dia sama juga. Perubahan laju bagi perubahan masa. Perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Jadi, untuk Puan Nisha, dia dah bergerak daripada kosong kepada 18. Laju dia. Daripada kosong kepada 18. So, jadi perubahan laju dia 18 tolak kosong bahagi dengan 45. So, nilai dia akan dapat 18 per 45. Dalam soalan, dia kata jika kadar perubahan laju terhadap masa kereta Puan Farah untuk tempoh 30 minit yang pertama adalah sama dengan pecutan kereta Puan Nisha. Jadi, kadar perubahan laju Puan Farah ialah 7 bahagi 30 sama dengan pecutan kereta Puan Nisha. 18 bahagi 45. So, jadi nilai V, kita nak tinggalkan V dekat sini, dekat belah kiri. Kita bawa 30 ni pergi belah kanan. Jadi, bahagi 30, bawa pergi kanan akan dapat darab. Jadi, 18 per 45 darab dengan 30, kita akan dapat nilai V dia ialah 12 meter per saat. MS negatif 1. So, ini adalah jawapan untuk soalan nombor 5A. Okey, bagi soalan 5B pula. Soalan 5B, dia suruh cari jarak dari bandar Q dalam kilometer apabila kedua-dua kereta tersebut berselisih. Jadi, dekat mana tempat yang dia berselisih? Kita tengok dulu. Dekat graf ni, soalan nombor 5, graf dia. Okey, tempat dia yang berselisih adalah dekat sini. Jadi, dia suruh cari jarak dari bandar Q. So, bandar Q, graf dia, bentuk dia macam ni. So, selisihan dia dekat sini. Jadi, jarak, kita tahu jarak ialah luas bahagi jarak ialah luas di bawah graf.
Jadi kita tengok dekat tempat selisihan dia tu. Okey, dari bandar Q. So jadi dari bandar Q, tempat selisihan dia. Okey, kita tengok luas di bawah graf. Graf dia bentuk, luas dia bentuk trapezium. Jadi kita kena cari luas trapezium. Okey, luas trapezium dekat sini 1/2 darab dengan 24 tambah 12. 24 tambah 12 darab dengan okey, 30. 30 ni ialah 30 minit. Tapi laju dia adalah dalam meter per saat. So, kita kena tukar 30 minit ni kepada saat. Jadi darab dengan minit, nak ke saat kita darab 60. Okey. So, jadi 1/2 darab dengan 24 tambah 12 kita akan dapat 36. 30 darab 60 kita akan dapat 1800. So, jadi total luas dia kita akan dapat 32,400 meter. Okey. Jadi dia kata jarak dari bandar Q dalam kilometer. Soalan dia dalam kilometer. So kita kena tukar daripada meter kepada kilometer. Jadi meter nak ke kilometer kena bahagi 1000. Jadi bila kita bahagi 1000, 1, 2, 3. Okey, so kita bahagi dengan 1000, kita akan dapat 32.4 kilometer. Jadi ini adalah jarak dari bandar Q apabila kedua-dua kereta tersebut berselisih. Untuk soalan 5C, dia minta hitung masa dalam minit yang diambil oleh Puan Nisha untuk sampai di bandar Q jika pecutan keretanya tidak berubah. Okey, kita tengok dekat graf. Okey, graf Puan Nisha, graf yang pink ni tak sampai lagi bandar Q. Ada lagi lebihan dia. Jadi, kita ambil 45 minit. Ni, 45 minit ni. Okey. Nak cari masa. Jadi, untuk soalan 5C, kita ambil 45 minit ni bahagi dengan 18 laju dia. So kita akan dapat berapa jarak dia boleh pi untuk 18 meter per saat. Jadi 45 bahagi 18 kita akan dapat 5/2. Okey, lepas tu nak sampai ke bandar Q kat sini laju kita akan ambil 24 meter per saat. Jadi bila kata dah nak sampai ke bandar Q, jadi kita kena darab 24. So 5/2 darab 24 kita akan dapat masa dia adalah selama 60 minit. Macam tu. Jadi, dia macam ni. 45 minit, kita bahagikan dengan 18. Kita nak tengok berapa jarak yang dia boleh pi untuk laju 18 meter per saat. Okay, so jadi jarak dia ialah 5/2 meter. Untuk satu. Dia kata, jika pecutan keretanya tidak berubah. So, jadi kita darab. Contoh, jika pecutan keretanya tidak berubah, maksud dia pecutan kereta dia adalah sentiasa sama. So, jadi kita ambil 24. Jadi, 5/2 kita darab dengan 24 dan masa yang kita akan dapat adalah 60 minit. So, jadi untuk soalan 5C, jawapan dia ialah 60 minit. Okey,
Habis untuk perbincangan untuk praktis komprehensif soalan 1 sampai 5. Okay, yang mana pelajar yang tak buat lagi, boleh cuba buat sendiri dan semak melalui video yang Ustazah bagi ni. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.